Topik yang sememangnya ada kepentingannya juga yang perlu kita hayati dan juga imbangi dalam kehidupan kita seharian, kerana kita perlu melihat bahawa setiap insan adalah insan yang istimewa. Betul. Bersempena dengan Hari Orang Kurang Upaya di peringkat antarabangsa, kita menyambut hari di peringkat antarabangsa itu dan juga di peringkat tempatan. Untuk itu kita amat bersati bersama tetamu kita pada pagi ini, iaitu Encik Hakimi Haji Hassan, Ketua Pegawai Operasi Yayasan Orang Buta Malaysia, dan juga Encik Padmanathan anak lelaki Arnal Sami, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Selamat pagi. Apa khabar? Terima kasih bersama dengan kami. Selamat Hari Orang Kurang Upaya Sedunia ataupun antarabangsa bagi tahun 2020. Tetapi sebelum itu, mungkin kita boleh mulakan dulu dengan Tuan Padmanathan untuk bercerita tentang Hari OKU di peringkat antarabangsa ini. Ya, okey, terima kasih. Sebenarnya Hari Orang Kurang Upaya peringkat antarabangsa ini diraikan sejak tahun 1992 lagi, apabila satu resolusi telah diperkenalkan oleh PBB. Okey, maksudnya sejak itu selama 28 tahun secara berturut-turut sambutan Hari OKU peringkat antarabangsa diraikan. Sama juga di peringkat kebangsaan pun kita meraihkan Hari OKU pada tanggal 3 Disember setiap tahun. Esok. Okey. Baik. Jadi untuk sambutan kali ini memandangkan situasi juga sudah berbeza. Kita lihat sebenarnya kalau diperhalusi dari semasa ke semasa, kita tidak ada ketentuan tentang situasi COVID ini. Tetapi sambutan-sambutan hari-hari tertentu masih lagi diraikan. Jadi untuk sambutan Hari OKU saya rasa juga tidak ada beza. Pasti ada apa yang menarik nak dikongsikan, tetapi pada masa yang sama juga penjagaan SOP juga diberi pematuhan. Jadi untuk kali ini bagaimana cara sambutannya nanti? Untuk kali ini sebenarnya kita pun meraihkan seperti biasa. Cuma kita tidak berada dalam satu kuantiti orang ramai yang ramai lah. Kita mengekalkan SOP, iaitu kurangkan jumlah tetamu yang hadir. Dan kita sekalikan dengan majlis penyampaian sumbangan. Sebab dalam keadaan pandemik yang sekarang ni memang tiada ketentuan langsung pun. Cuma yang kita pasti adalah perubahan tu sekarang ni memang kita kena hadapi zaman norma baru. Dan dalam keadaan begini kita memang sebenarnya kebanyakan kita memang setengah dalam keadaan struggle untuk kelangsungan hidup. Jadi macam kami di Yayasan Orang Buta Malaysia, kami sentiasa menjalankan aktiviti-aktiviti menyampaikan sumbangan yang ditaja oleh kebanyakan korporat. Macam yang sebelum ini kita telah menjelajah ke 8 negeri untuk sampaikan sumbangan kepada asnaf OKU, OKU Perlihatan khususnya. InsyaAllah pada minggu akan datang ini kita akan ke 2 negeri lagi, iaitu Johor dan juga Perak. Jadi sempena dengan sambutan besok ini pada 3 hari bulan, kita akan ada penyampaian sumbangan juga makanan asas kepada OKU. Lebih kurang 200 keluarga akan disampaikan pada besok hari di Brickfield, insyaAllah. Untuk sambutan esok, apakah antara tema dan juga objektif sambutan yang akan dijalankan? Okey, itu soalan yang menarik. Pada tahun ini kita telah memilih tema untuk peringkat kebangsaan, membina kesejahteraan OKU mendepani perubahan. Sebab kita tahu masyarakat dan juga even OKU sendiri pun sedang mengalami tekanan sedikit disebabkan oleh pandemik COVID ni. Jadi tema itulah sebab kami pilih supaya orang kurang upaya juga akan diberi perhatian dalam waktu pandemik ini. Ada beberapa perkara ataupun objektif utama yang kita telah kenal pasti untuk Hari Orang Kurang Upaya peringkat kebangsaan. Yang pertama, untuk meningkatkan penyebaran kesedaran dan pemahaman tentang orang kurang upaya. Sebab masyarakat di luar sana masih ada yang tidak begitu memahami kehendak dan keperluan orang kurang upaya. So ada kali sekiranya ada ahli keluarga yang OKU, barulah mereka faham. Kalau tidak, jarang mereka mengambil peduli tentang keperluan dan kehendak orang kurang upaya. Jadi ini adalah satu pendekatan supaya masyarakat lebih memahami tentang keperluan dan kehendak orang kurang upaya. Itu yang pertama. Yang kedua, menggalakkan dan menerapkan gaya hidup yang sihat di kalangan orang kurang upaya. Sebab kita nak OKU juga sentiasa aktif
bergiat dalam sukan ke ataupun dalam NGO dan sebagainya, mereka dapat memberikan sumbangan untuk pembangunan negara. Dan yang ketiga, memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada OKU. Sebab kita juga pada tahun ini akan memberikan sedikit penghargaan kepada orang kurang upaya yang telah cemerlang dalam menjaga OKU, parents yang menjaga OKU dan juga majikan yang prihatin kepada OKU. Nanti saya akan ceritakan secara lebih detail. Kalau pada situasi semasa ketika ini, cabarannya bukan pada masyarakat yang sempurna sifat saja, tetapi golongan OKU juga terjejas, malah mereka mungkin lebih lagi. Kerana kalau kita nak melihat bagaimana mereka ingin bangkit ataupun ingin memastikan supaya keseimbangan hidup mereka dapat dilaksanakan dengan baik, sukar kerana situasi semasa dan juga ekonomi yang tidak menentu. Jadi bagaimana bagi OKU penglihatan, bagaimana mereka dibantu dalam situasi sekarang, sementara kita pun bercerita tentang sambutan OKU ini untuk memastikan supaya mereka dapat terus diupayakan. Baik, sebenarnya apa yang berlaku kepada golongan OKU pada masa sekarang ini adalah kesukaran mereka menjadi berganda. Sebelum ini kesukaran mereka yang kita maklum ada kesukaran daripada segi kekurangan upaya itu. Bila munculnya zaman pandemik ini, kesukaran itu menjadi berganda. Jadi ini menjadikan agak sukar bagi pihak kementerian, agensi dan juga NGO bagi kami untuk memastikan mereka sampai ke paras PAR, ke paras yang average, yang acceptable. Jadi bagi kami NGO ini, kami sentiasa untuk memastikan, first thing adalah memastikan makanan berada atas meja. Itu perkara nombor satu. Perkara kedua adalah memastikan norma baru ini diadaptasikan dengan sebaik yang mungkin. Contohnya kepada murid-murid sekolah, murid-murid OKU penglihatan, bagaimana untuk mereka untuk memanfaatkan online study. Itu sesuatu benda yang hampir mustahil. Disebabkan kebanyakan OKU ini berada dalam kelompok B40. Untuk mengadakan satu laptop itu pun satu mujahadah. Bagaimana untuk meletakkan software yang komputer itu bercakap. Itu satu lagi perkara yang perlu kita fikirkan. Jadi macam kami di sini di Yayasan Orang Buta, kita menerbitkan, kita mengeluarkan bahan bacaan Braille untuk SPM. Kita bermula dengan SPM untuk kita agih ke setiap pelajar. Itu di antara usaha-sama kita dengan Kementerian Pendidikan. Jadi perkara utama sekarang ni adalah untuk memastikan kelangsungan hidup. Itu yang pertama. Perkara lain tu memang kita usahakan, tapi masih jauh ke hadapan untuk kita usahakan. Sudah pasti kita perlu menyantuni mereka yang dikategorikan sebagai orang kurang upaya, membantu mereka mencapai kecemerlangan juga. Pelaksanaan atur cara bersempena dengan Hari OKU Antarabangsa ini disusuli dengan mendepani norma baru. Apakah antara atur cara program yang telah pun dirangka dan dilaksanakan oleh pihak JKM sendiri? Sebenarnya untuk makluman, beberapa program telah pun adakan lebih awal dan dirakam. Sebab norma baru, kita terpaksa rakam dan akan ditayangkan pada hari esok. Jadi yang itu telah dilakukan. So program pertama adalah perutusan daripada Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan ada esok. Kemudian yang kedua, kita telah mengadakan satu program dinamakan Program Tinta Emas di Kanvas Dunia. Ini adalah program yang menggalakkan OKU pembelajaran untuk melukis di atas kanvas. So kita telah kumpulkan hampir 35 kanak-kanak OKU yang berada di institusi kami untuk melukis. Jadi itu adalah satu hasil yang agak menarik dan kita akan paparkan dalam laman web kita dan sebagainya lah untuk paparan umum. Seterusnya ada satu forum telah diadakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersempena dengan norma baru ni, sebab kita nak tahu juga input daripada pakar-pakar bagaimana nak berdepan dengan pandemik COVID khususnya kepada OKU. Jadi forum norma baru OKU dengan tajuk Mendepani COVID-19 dan Kebiasaan Baru ni telah diadakan pada 10 hari bulan November dan rakamannya telah dilakukan dan esok akan dipaparkan untuk umum dalam laman sosial kita lah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang utama juga adalah penyampaian anugerah. Setiap tahun memang kita akan ada hampir 7 jenis anugerah, tetapi kali ini sebab pandemik apa semua, kita dah kurangkan. Ada 2 anugerah utama yang telah diputuskan. Yang pertama, Ibu Bapa Mitali OKU. Maksudnya ibu bapa yang mempunyai anak OKU yang dah menjaga mereka dengan baik, anak mereka pun sedang memberi sumbangan yang baik kepada keluarga dan juga negara, dikenal pasti dan para panel telah memilih mereka untuk menerima anugerah berkenaan.
So itu adalah satu anugerah yang sangat akan memberi kesan kepada masyarakat untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada orang kurang upaya di negara kita. Dan penerimanya akan menerima satu sijil, plak dan juga hadiah cash sebanyak RM5,000. Itu untuk ibu bapa Mitali. Satu lagi anugerah adalah untuk majikan prihatin, di mana 4 syarikat telah dikenal pasti yang menggaji OKU lebih daripada 1%. Ada yang sampai 200 lebih orang OKU bekerja di syarikat berkenaan. Okey, ada yang lebih daripada 100 orang bekerja. Jadi itu semua adalah untuk menggalakkan majikan mengambil OKU dan tidak menganggap OKU itu akan menjadi beban kepada syarikat dia. Sebenarnya mereka juga boleh memberi input positif ke arah pembangunan syarikat dan juga negara secara umum. Sebenarnya golongan OKU juga banyak menyumbang kepada pembangunan negara. Kalau kita lihat, mereka juga tidak ketinggalan dari segi pendidikan juga. Mereka tidak ketinggalan, apatah lagi untuk mereka juga memberi sumbangan dari segi tenaga. Kalau kita lihat kepada sambutan ini dengan temanya, saya rasa tema yang sangat sesuai dengan membina kesejahteraan OKU, mendepani perubahan. OKU juga ada peranan untuk berubah dan juga menjadi antara pemangkin kepada kemenjadian masyarakat negara kita pada masa akan datang. Jadi mungkin dari pandangan NGO, bagaimana sambutan ini nanti bukan hanya untuk sekadar sambutan sehari saja, tetapi lebih daripada itu peranannya dalam membentuk masyarakat dan juga kolaborasi antara OKU dan juga masyarakat yang sempurna sifat untuk sama-sama membangun dan juga kehadapan. Baik, bagi saya betul, sambutan ini bukan sekadar sambutan satu mata-mata. Cuma ianya patut bermula daripada masyarakat itu sendiri. Bila kita bincangkan sektor pekerjaan, bermaksud daripada peringkat majikan sendiri, mesti ada satu perubahan minda. Daripada menganggap mereka ni sebagai satu objek beban, sebenarnya mereka ini adalah aset jika kita manfaatkan mereka. Contoh, jika seperti sekarang ini kita melihat mereka sebagai satu sekelompok yang welfare. Bayangkan kalau kita menyumbang RM1 pada seorang. Kalau tak silap saya, sekarang ini hampir 500,000 yang telah berdaftar golongan OKU. Jadi kita mengeluarkan RM500,000 sehari jika kita anggap mereka ini sebagai welfare subjek. Sebenarnya kalau mereka ini adalah aset, kalau menyumbang RM1 sehari, bermaksud RM500,000 sumbangan mereka kepada negara. Jadi perubahan minda itu perlu dilakukan pada kesemua rakyat yang mereka ini sebenarnya adalah aset. Cuma kita tidak tahu macam mana nak tap mereka ini menjadi aset. Sudah tentu seperti keperluan mereka dipenuhi. Contoh bagi yang berkursi roda mesti ada accessible working space. Begitu juga kepada OKU buta, OKU cacat pendengaran. Mereka ada keperluan-keperluan yang mesti dipenuhi. Dan keperluan ini bukannya sesuatu yang bernilai kehendak, tapi untuk enabling, untuk memungkinkan mereka untuk menyumbang kepada majikan dan juga pada negara. Jadi pemahaman ataupun kesedaran itu yang paling penting. JKM di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sudah pasti setiap tahun kerajaan dalam peruntukan keuangan menyediakan satu peruntukan untuk memastikan agar nasib golongan OKU ini dibela dan juga boleh untuk disantuni secara bersama. Di pihak JKM sendiri, bagaimana melihat kepada inisiatif dasar oleh pihak kerajaan membantu sebenarnya untuk mengukuhkan lagi taraf hidup bagi golongan orang kurang upaya, di samping untuk memastikan orang kurang upaya boleh menjalani kehidupan yang normal seperti kita kata rakyat Malaysia yang lain? Okey. Sebenarnya dalam Belanjawan 2021 banyak bantuan dan juga insentif kepada OKU telah dinaikkan. Itu adalah satu berita baiklah. Okey, itu adalah satu sokongan pihak kerajaan untuk OKU lebih produktif di tempat kerja ataupun di rumah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan juga memberi keutamaan untuk membolehkan OKU ni berdikari. Sebab kita nak OKU ni lebih memahami kemampuan mereka yang sebenar dan mereka boleh keluar daripada kepompong yang mungkin selama ini orang menganggap mereka ini tidak dapat memberi sumbangan kepada masyarakat, tetapi at end of the day mereka juga boleh menjadi penyumbang dan satu hari nanti
pembayar cukai pendapatan kepada negara. So proses itu perlu dilalui daripada awal lagi kepada OKU. Di situlah adanya, contohnya kita telah menubuhkan program pemulihan dalam komuniti. Even dalam bajet ni saguhati kepada petugas dan penyelia juga telah ditambah untuk PDK, dan juga kita ada Independent Living Center. Pusat kehidupan berdikari kepada OKU. Kita akan memupuk mereka bagaimana untuk menjadi lebih berdikari dan sebagainya. So itu antara proses-proses yang dijalankan kepada OKU di samping bantuan dan juga inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan secara berterusan. Dari pihak yayasan, saya rasa pasti juga aktif dengan pelbagai aktiviti walaupun kini dengan situasi COVID-19, tetapi mungkin dengan cara yang berbeza, dengan SOP dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk perancangan pada tahun akan datang? Kita pun dah nak masuk ke tahun 2021. Saya rasa sepanjang tahun ini pun sudah banyak cabarannya. Jadi cabaran ini kita dapat tahu bahawa pada bila-bila masa apa-apa saja boleh berlaku. Jadi persediaan ke arah itu, kesiapsiagaan dari pihak NGO dan juga kerjasama dari pihak kerajaan juga penting untuk kita memastikan supaya tidak ada yang akan terkesan dan sehingga jatuh terduduk lah orang kata bila berlaku situasi begini. Bagaimana? Bagi pihak yayasan sebenarnya kami mengambil apa garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan, seperti yang Cik Padmanandhan cerita tadi, apa yang dilakukan oleh JKM itu kami jadikan sebagai guide. Sebab tugas NGO ni adalah untuk menyokong setiap agensi, kementerian, usaha-usaha mereka untuk kita empower usaha-usaha mereka. Cuma dari pihak NGO kami mengambil langkah adalah untuk terus kepada golongan sasar. Kita faham bagi pihak agensi dan juga kerajaan tidak mampu untuk sampai pada semua golongan sasar. Jadi kami ini sebagai orang yang mengambil kesinambungan, Cik Padmanandhan, kesinambungan apa yang dilakukan oleh kementerian juga agensi untuk sampaikan kepada semua golongan sasar. Jadi pada asasnya sebenarnya kami ini adalah untuk memastikan bahawa semua golongan sasar ini memahami apa yang dilaksanakan oleh kerajaan dan juga mengambil peluang apa saja manfaat yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Sekali lagi bersempena dengan Hari OKU Antarabangsa, Cik Padmanandhan mewakili JKM, harapan dalam melihat tema yang digagaskan itu dan juga objektif itu akan dapat merealisasikan impian supaya mewujudkan sebuah kehidupan yang lebih baik untuk orang kurang upaya. Sempena Hari Orang Kurang Upaya pada hari esok 3 Disember 2020, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Orang Kurang Upaya kepada semua warga OKU dan juga ahli keluarga yang menjaga OKU. Harapan kita adalah supaya orang kurang upaya di negara kita perlu diinklusifkan, perlu diberi perhatian yang sewajarnya dalam apa saja aspek pembangunan, program dan aktiviti yang dirancang kepada mereka. Kalau kita pinggirkan, siapa lagi nak menjaga mereka, dan kita tak nak mereka terpompong ataupun duduk dalam rumah selama-lamanya. Kita nak mereka keluar daripada rumah dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan menjadi OKU yang terampil satu hari nanti. Itu yang harapan kita. Betul. Setiap insan mempunyai peluang untuk berjaya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Hakimi Haji Hassan, Ketua Pegawai Operasi Yayasan Orang Buta Malaysia, dan juga Encik Padmanandhan anak lelaki R. Nalasami, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Masyarakat bersama dengan kami pada pagi ini. Selamat Hari Orang Kurang Upaya Peringkat Antarabangsa.